Hai, selamat datang ke channel aku. Aku harap korang semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera and jaga diri, jaga kesihatan. Jadi hari ini aku nak kongsikan dengan korang tentang satu kisah yang boleh dikatakan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Blanche Monnier merupakan seorang gadis yang berasal daripada Perancis. Dia dilahirkan pada 1 Mac tahun 1849 di Poitiers, Perancis. Keluarganya merupakan keluarga bangsawan yang terkenal pada ketika itu. Jadi tidak heranlah jika hidup dia dipenuhi dengan kesenangan dan kemewahan. Blanche ni merupakan seorang gadis yang sangat cantik. Dia juga sering kali mengikuti majlis-majlis keramaian yang dianjurkan di tempat tinggalnya. Blanche ni walaupun darjat dia tinggi, tapi dia juga seorang yang baik hati dan aktif dalam aktiviti-aktiviti sosial. Jadi pada 1876, Blanche yang berumur 25 tahun mula merasakan sudah tiba masanya untuk dia mencari pasangan kekasih dan mendirikan rumah tangga. Tak lama lepas tu, datanglah pinangan daripada golongan-golongan bangsawan yang datang dan ingin melamar Blanche menjadi isteri mereka. Namun, lamaran-lamaran tersebut telah ditolak mentah oleh ibu Blanche sendiri, iaitu Madame Louise Monnier. Kemudian, Blanche ni telah jatuh cinta kepada seorang lelaki yang berumur dalam lingkungan 30-an. Lelaki ini bekerja sebagai peguam dan kehidupannya sederhana jauh jika dibandingkan dengan kehidupan Blanche. Blanche telah memberitahu ibunya yang dia telah jatuh cinta kepada peguam tersebut. Namun ibu Blanche memberitahu yang keputusan Blanche tu sangat-sangat tak masuk akal. Ini kerana darjatnya sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan peguam tersebut. Ibunya memberitahu kepada Blanche supaya melupakan hajatnya, namun Blanche tetap nekat dengan keputusannya sendiri. Jadi start daripada sinilah hubungan anak dan ibu ni tak okey. Disebabkan ibu dia ni tak merestui cinta Blanche dengan peguam tersebut, sampaikan setiap malam Blanche ni terpaksa curi-curi keluar daripada rumah untuk bertemu dengan kekasih dia. Bila ibu Blanche ni tahu yang dia ni curi-curi keluar, bertambahlah kemarahan ibu dia dekat Blanche ni. Jadi apa yang ibu Blanche ni buat? Ibu Blanche pun membuat satu keputusan yang tak masuk akal. Jadi pada pagi itu, ibu Blanche ni mengarahkan Blanche supaya naik ke atas loteng rumah mereka untuk membantu dia mengangkat barang-barang yang di atas untuk di bawah turun ke bawah. Jadi Blanche ni pun naik ke atas sambil diekori oleh ibunya dari belakang. Bila sampai di atas, dia pun membuka pintu bilik tersebut. Dengan sepantas kilat, ibu dia tadi telah menolak Blanche masuk ke dalam bilik itu. Lalu pintu bilik itu ditutup dan dikunci dengan mangga. Blanche pun menjerit meminta tolong kepada ibunya supaya dia dilepaskan. Namun sang ibu tadi nekat dengan keputusan gilanya. Keadaan bilik tersebut sangatlah gelap. Dan bilik itu juga mempunyai satu tingkap kecil yang sudah pun dipaku bagi mengelakkan tingkap tersebut dibuka. Blanche hanya dibekalkan dengan sisa-sisa makanan dan keadaan bilik tersebut tidaklah luas seperti yang dibayangkan. Tiada tandas mahupun tempat untuk membersihkan diri. Sebaliknya, terdapat satu katil dan sebuah meja kecil yang ada di bilik tersebut. Cuba korang imagine dengan keadaan bilik macam tu, dekat situlah dia makan, dekat situlah dia berak. Bagi aku kan, kalau aku pun, aku tak boleh hidup dekat tempat macam tu. Kekejaman ibu Blanche tadi bukan sahaja mengurung anak dia sendiri, tetapi Blanche juga dirantai seperti seekor anjing yang menunggu diberi makan oleh tuannya.
Selang beberapa bulan, ramai rakan-rakan Blanche termasuk orang-orang sekeliling yang mula bertanya di mana keberadaan Blanche. Ibu dan abang kandung Blanche sendiri membuat cerita palsu yang mengatakan Blanche ni telah sambung belajar dekat UK. Untuk mengelakkan disoal selidik oleh masyarakat, ibu dan abang Blanche tadi ni memberitahu yang sekiranya Blanche telah tamat pengajian, Blanche akan menetap di Scotland. Tiada sesiapa pun yang cuba membongkar tentang kehilangan Blanche sendiri. Situasi ini kekal begini sehinggalah kekasih Blanche yang merupakan peguam tadi telah pun meninggal dunia. Tiada sesiapa pun yang cuba membongkar misteri kehilangan Blanche sendiri. Namun seorang individu yang tidak dikenali akhirnya memberikan pesanan sulit kepada pihak polis. Individu tersebut telah menceritakan tentang kehilangan seorang gadis yang telah dikurung pada tahun 1901. Banyak spekulasi dan andaian yang telah dibuat kepada individu tersebut. Ada sesetengah pihak yang berpendapat bahawa individu itu merupakan pembantu rumah daripada keluarga Blanche sendiri. Ini kerana hanya orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut yang tahu keadaan dalam rumah itu. Pada 23 Mac tahun 1901, pasukan polis telah digerakkan bagi melakukan siasatan ke rumah besar keluarga Monier. Ibu Blanche membenarkan mereka masuk bagi melakukan siasatan tersebut. Jadi pada awalnya tiada apa-apa yang mencurigakan. Namun salah satu daripada pegawai polis tersebut mendapati yang wujudnya satu bau yang agak kurang menyenangkan. Mereka pun naik ke bahagian loteng di mana datangnya bau pelik tersebut. Sampai saja di bahagian atas terdapat satu bilik yang dikunci dengan mangga. Sedar daripada situ bau bilik tersebut datang, pihak polis pun memecahkan mangga tersebut dan membuka pintu bilik itu. Pintu bilik pun terbuka dan mereka terkejut melihat Blanche yang pada ketika itu berusia 50 tahun sedang terbaring tanpa sehelai pakaian di dalam bilik yang gelap dengan keadaan kaki dia yang dirantai dan terdapat najis-najis yang berada di sekeliling Blanche dan bau busuk yang sukar digambarkan. Blanche sendiri dah tak mampu berjalan seperti orang biasa. Dengan penemuan Blanche tadi, tangkapan telah pun dibuat ke atas ibu dia yang berpura-pura tenang di ruang tamu sepanjang siasatan dijalankan. Abang Blanche yang berumur 51 tahun dan merupakan peguam telah pun disiasat oleh pihak polis dan pihak polis pun mendapati yang Abang Blanche tadi bersalah kerana bersubahat dengan ibunya. Hasil siasatan polis mendapati kedua-dua beranak tersebut disabitkan bersalah kerana bersubahat, menyeksa dan mengurung Blanche selama bertahun-tahun. Abang Blanche iaitu Marcel Monier telah memberitahu apa yang terjadi merupakan rancangan ibunya sendiri dan dia telah mengaku yang dia dipaksa melakukan hal-hal ini tanpa keinginannya sendiri. Marcel terlepas daripada hukuman penjara 1 tahun yang pada asalnya dijatuhkan kepadanya. Selepas hakim mendapati yang ibu Blanche ni memanipulasikan Marcel, hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada ibunya. Namun ibunya tak sempat pun menjalani hukuman penjara tersebut kerana dia telah pun meninggal akibat serangan jantung. Semasa ibunya didapati bersalah, ramai jiran-jiran yang telah datang ke rumah mereka. Mereka melemparkan hinaan dan mengutuk keras terhadap apa yang dilakukan kepada anak kandungnya sendiri. Selepas daripada kejadian tersebut, Blanche dikatakan sukar untuk hidup kembali seperti sebelum ini. Yalah, siapa yang boleh back to normal kan selepas dikurung bertahun-tahun, tak nampak dunia luar, hidup dalam kegelapan, lagi dirantai, tak boleh berjalan, tak boleh bergerak langsung. Kita yang rakyat Malaysia ni pun kena PKP dah komplain itu, ini.
Ini kan pula kena kurung dekat bilik bertahun-tahun. Kalau aku pun I'm going to die. Better I'm die. Mentalnya telah terganggu dengan teruk dan usianya yang kian meningkat menyukarkan dia hidup kembali seperti gadis biasa. Blanche telah dihantar ke hospital mental di daerah Blois dengan harapan supaya dapat membantu kesihatan mentalnya lebih baik. Jadi, semasa di hospital, Blanche ni dikatakan menghadapi masalah di mana dia kerap memakan najis dia sendiri. Ini berpunca kerana semasa Blanche ni dikurung, itulah rutin harian dia makan najis dia sendiri. Bukan itu sahaja, Blanche ni juga kerap menayangkan kemaluannya kepada orang lain. Kesan dibiarkan berbogel selama bertahun-tahun semasa dia dikurung. Blanche ni juga dikatakan kerap berhalusinasi. Kadang dia terlihat ketawa, bercakap sendiri dan ada kalanya dia menangis tanpa sebab. Jadi inilah akhir kisah seorang gadis yang cantik dan kaya. Disebabkan cintanya dilarang, dia telah pun dikurung selama bertahun-tahun oleh ibunya yang seharusnya memberikan dia kasih sayang sepenuhnya. Akibat dikurung dan diseksa selama bertahun-tahun, dia mengalami masalah mental yang teruk dan sukar untuk hidup kembali seperti biasa. So itu saja daripada aku. Aku harap korang semua suka dengan kisah ni and ambil contoh dan iktibar daripada kisah Blanche Monnier ni. Aku nak minta tolong dengan korang, jangan lupa like video ni, share dengan kawan-kawan, and jangan lupa subscribe and hit to 100 subscriber. Thank you so much. Bye bye. Take care.